Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini merupakan video untuk jawapan pentaksiran akhir semester 1 sesi 2020-2021 bagi subjek Falsafah Ilmu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zaki Zulhusni bin Muhammad Nur. Nombor kad matrik D201910873331. Untuk subjek falsafah ilmu, saya adalah daripada kumpulan I di bawah kendalian Profesor Madya Dr. Ramli bin Sa'adun. Tajuk saya adalah perbandingan epistemologi antara Barat dan Timur. Sebelum saya menyatakan mengenai tajuk, mari kita kenali dulu apa itu epistemologi. Epistemologi berasal dari dua perkataan bahasa Yunani iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu. So dari segi istilah, epistemologi adalah falsafah pengetahuan, terutama yang berlandaskan dengan kupasan kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop bagi sesebuah pengetahuan. Epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat menilai, normatif dan kritis. Menilai adalah dalam menentukan nilai sesuatu ilmu. Normatif adalah dari segi menentukan norma atau tolak ukur bagi kebenaran suatu pengetahuan itu. Dan kritis adalah dalam mempertanya dan melakukan penilaian terhadap ilmu itu dalam kegiatan manusia sendiri. Epistemologi terbahagi kepada dua, iaitu Barat dan Timur. Dalam konteks pemikiran, budaya dan peradaban, istilah Barat merujuk pada peradaban dan budaya yang terbentuk melalui unsur-unsur kebudayaan Yunani Romawi dan Yahudi Kristen yang bercampur dengan budaya lain di Eropah seperti Jerman, Celtic dan Slavic. Kemudian budaya dan tamadun Barat ini juga terdiri daripada beberapa unsur seperti gerakan pemikiran, humanisme, Renaissance, reformasi dan juga kolonialisme iaitu penjajahan terhadap negara-negara lain pada abad ke-15 hingga ke abad ke-20 Masihi. Kembali kepada topik kita, epistemologi Barat dia lebih bersifat rasional, empirical dan memisahkan diri daripada perkara-perkara yang tidak rasional. Aliran falsafah Yunani kuno sangat berpengaruh dalam epistemologi Barat ini dan hampir dia boleh dikatakan bahawa pembentukan epistemologi ini sepenuhnya berakar umbi pada cita-cita ahli falsafah ketika itu yang mahu ilmu ini berkembang tanpa ada sentuhan agama sama sekali. Kita boleh faham kerana pada ketika zaman gelap sebelum munculnya ilmu ini, agama Kristian menundukkan ahli-ahli falsafah ketika itu bagi mengikuti apa yang mereka fikirkan. Contohnya adalah dalam peristiwa Galileo Galilei, yang mana Galileo Galilei mengeluarkan kenyataan bahawa matahari merupakan pusat kepada alam semesta, yang mana ianya disanggah oleh pihak gereja Kristian yang mana mengatakan bumi adalah pusat kepada alam semesta, lalu berlakulah perselisihan faham antara kedua-dua pihak ini. Dalam epistemologi Barat, terdapat beberapa aliran seperti yang pertama adalah rasionalisme iaitu ilmu yang melalui akal fikiran. Rasionalisme didefinisikan sebagai pemahaman yang menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan kuasa paling tertinggi untuk menentukan kebenaran pengetahuan sesuatu itu. Aliran ini dipelopori oleh beberapa pemikir Barat seperti René Descartes, Spinoza, Leibniz dan Christian Wolff. Walaupun sebenarnya kita boleh jejak ilmu ini daripada zaman falsafah klasik iaitu daripada Plato dan Aristotle. Seterusnya aliran empiricisme iaitu ilmu melalui pengalaman. Empirisme iaitu berasal daripada bahasa Yunani empiria yang bermaksud pengalaman. Aliran ini muncul di England, pada awalnya dipelopori oleh Francis Bacon. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan paling utama. So pengalaman ni adalah daripada pemerhatian ataupun daripada panca indera manusia, penglihatan, pendengaran, rasa, sentuhan. So aliran empirisme ni dikaitkan juga dengan beberapa pemikir Barat seperti Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley dan David Hume.
Dan yang terakhir adalah kritisma, iaitu kritikan terhadap rasionalisme dan empirisisme. Kritisma merupakan aliran epistemologi yang diperkembangkan oleh Immanuel Kant. Beliau adalah seorang ahli falsafah Jerman yang berusaha untuk menyelesaikan perbezaan antara rasionalisme dan empirisisme. Falsafah Kant berusaha untuk mengatasi pencanggahan kedua-dua mazhab ini, yang lalu yang mana menunjukkan unsur-unsur yang ada dalam minda untuk menghentikan antinomi ini. Immanuel Kant memandang rasionalisme dan empirisme selalu berat sebelah dalam menilai akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Dia mengatakan bahawa pengiktirafan manusia adalah sintesis antara unsur-unsur a priori, iaitu pertama, dan a posteriori, iaitu yang selepasnya. Dengan kritikan yang dibuat oleh Immanuel Kant, hubungan antara akal dan pengalaman menjadi harmoni, iaitu pengetahuan yang benar adalah daripada a priori tetapi juga daripada a posteriori, iaitu kita berfikir dengan menggunakan akal dengan input yang daripada panca indera kita berikan kepada kita. Jadi Immanuel Kant menggabungkan kedua-dua teori ini lalu membentuk teori aliran yang baru, iaitu kritisma. Seterusnya kita akan pergi kepada epistemologi timur. Berbeza dengan epistemologi barat, falsafah di timur menekankan unsur-unsur absolutism yang sebenarnya terhadap pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab-kitabnya. Konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang abadi dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. Terutama dalam kepercayaan penganut Islam, iaitu Allah SWT adalah Tuhan paling Maha Esa. Dalam falsafah timur, epistemologi timur terutamanya, semua agama ada menurunkan iaitu sebuah aliran ilmu wahyu, iaitu ilmu daripada Tuhan. Aliran ilmu wahyu adalah dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam, Kristian, Yahudi dan agama-agama lain. Dia menekankan kepada konsep ilmu pengetahuan terutamanya daripada bidang ilmu yang selari dengan apa yang diturunkan oleh Tuhan. Keyakinan ini diperkuat dengan kisah-kisah sejarah zaman lampau yang berkaitan dengan kitab-kitab ini, dan dia untuk mengukuhkan kekuasaan Tuhan kepada umat manusia. Sebagai contoh, kitab-kitab daripada agama Islam ada Al-Quran, daripada Kristian ada Bible, daripada Hindu ada Veda, dan daripada Buddha ada Tripitaka. Kitab-kitab ini adalah kalam Tuhan yang menunjukkan jalan kepada umat manusia. Seterusnya adalah intuitionisme, iaitu ilham yang diturunkan daripada Tuhan. Intuitionisme adalah ilham panca indera dan akal manusia yang sama-sama. Intuitionisme boleh difahamkan sebagai panca indera dan akal manusia ini adalah terbatas dalam memahami realiti secara keseluruhan. Jadi berdasarkan kelemahan tersebut, manusia telah mengembangkan kemampuan berfikir tahap tertinggi, iaitu intuisi. Menurutnya, intuisi adalah kaedah mengetahui dengan segera dan langsung. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya bentuk penghayatan langsung disambung pengalaman oleh panca indera. Kalau lebih memahami, dalam agama Islam, intuisi ini adalah seperti penurunan wahyu Tuhan kepada manusia. Dia ada peringkat paling rendah adalah seperti ilham, iaitu kita tiba-tiba idea datang dengan sendirinya. Dan peringkat paling tinggi adalah kepada para Nabi dan Rasul, iaitu Allah menurunkan syariatnya melalui Nabi Jibril kepada Nabi dalam bentuk mimpi ataupun dalam bentuk malaikat sendiri yang datang untuk memberitahu kepada Nabi. Jadi, apa yang kita boleh lihat daripada kedua-dua epistemologi ini, pada barat, falsafah epistemologi barat berkaitan dengan aliran rasionalisme yang menjurus pada pengetahuan akal, panca indera dan yang menghubungkan kedua-duanya, iaitu kritisma. Manakala untuk epistemologi timur, dia merupakan hubungan aliran ilmu wahyu dengan intuitionisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi tahap daya pemikiran manusia untuk memperolehi suatu ilmu pengetahuan yang kita sendiri pun tak faham. Jadi refleksi di sini adalah terdapat pelbagai ilmu epistemologi di dunia ini. Epistemologi adalah sebuah
falsafah tentang pengetahuan. Jadi pelbagai input yang berada di dunia ini. Jadi kita sebagai manusia, kita perlulah mengambil mana yang jernih dan membuang mana yang keruh untuk mengambil pengetahuan yang penting untuk diri kita. Namun bagi saya epistemologi timur, terutamanya untuk agama, sebagai seorang Muslim, saya percaya bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan dan kita sepatutnya mengikuti segala arahan di dalamnya kerana Al-Quran itu adalah panduan untuk hidup kita. Jadi, sekian. Terima kasih. Bye-bye.